Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 31 Julai 2022 bersama saya Emran Azmi Rosli. Kerajaan negeri dicadang agar turut membentangkan penggubalan rang undang-undang RUU anti lompat parti berikutan kelulusan RUU berkenaan di Dewan Rakyat Khamis lepas. Ketika menyuarakan cadangan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik yang juga Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Raimi Unggi berkata, RUU anti lompat parti akan menstabilkan keadaan politik, terutama sistem demokrasi dan mandat rakyat terhadap pentadbiran kerajaan memerintah yang dipilih. Di peringkat negeri Sabah, saya harap kerajaan mengambil perhatian ke atas ini dan untuk membincangkan juga di Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran pertubuhan bekas-bekas pelatih OISKA Sabah PBPOS di Pusat Latihan Belia OISKA Lagut Seberang Tenom. Terdahulu berucap dalam majlis perasmian ini, Datuk Raimi yang juga pengerusi Lembaga Koperasi Pembangunan Desa KPD Sabah menyifatkan pewujudan PBPOS buat pertama kalinya amat bertepatan kerana ia platform kerajaan membela nasib pelatih OISKA sejak tahun 70-an dan akan datang. Tanah milik Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Sabah akan dibangunkan untuk membina pusat kuarantin dan penyelidikan bagi mempertingkat perkhidmatan kepada rakyat, seterusnya mengelakkan pembaziran tanah yang tidak digunakan. Timbalan Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Ratib berkata lokasi tapak tanah JPV Sabah yang strategik di Pulau Mengalum dilihat sesuai untuk membangunkan pusat tersebut. Cadangannya mungkin membangunkan kawasan ini sebagai satu pusat kuarantin semula untuk dibangunkan oleh pihak Jabatan Veterina. Kita pilih kawasan ini kerana ini jauh daripada tanah besar dan Jabatan Veterina boleh membuat mungkin juga makmal di kawasan ini untuk penyakit-penyakit yang berjangkit. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas meninjau kawasan tapak tanah berkenaan di Pulau Mengalum, Kota Kinabalu. Ia merupakan tinjauan kedua beliau bersama pengarah JPV Sabah, Dr. Norma Yusof selepas Pulau Bangi pada 4 Julai lalu. Tambah Datuk James, pembinaan pusat kuarantin dan penyelidikan tidak akan mengganggu aktiviti pelancongan di pulau tersebut kerana ia akan mengikuti prosedur operasi standard yang ketat. Pulau Mengalum terletak sejauh 54 km dari Kota Kinabalu. Seperti pisang goreng panas, begitulah situasi yang terjadi apabila orang ramai berpusu-pusu ke program jualan keluarga Malaysia PJKM di Taman Desa Sri Ketiau Petatan bagi mendapatkan bekalan keperluan harian, khususnya minyak masak paket 1 kilogram. Mereka yang ditemui berpendapat PJKM adalah peluang terbaik mendapatkan bekalan harian tersebut pada harga lebih rendah. Sesuailah dengan kami yang macam golongan berpendapatan rendah ni. Begipun di sini macam okey sikitlah dia punya harga, ada murah sikit. Biasa kalau saya pergi sini macam lebih kepada barang-barang dapur lah, ada murah sikit berbanding dengan di luar lah. Baguslah sebab benda begini kan kalau hari-hari memang tiada stok. So hari ini kita diberitahu oleh kedai ini memang selalu singgah sini, dia cakap Saturday Sunday ada. So kami datanglah, fair lah, ada adil untuk semua customer supaya semua dapatkan sebab memang kalau hari biasa memang susah mau dapat. Saya rasa macam kalau banding dengan kedai-kedai lain boleh ada murah sikit lah sebab dengan kos hidup sekarang begini kan, selagi ada peluang kita rebutlah kalau kita ada, sebab susah apa mau buat sekarang ni. Sementara itu, Pembantu Pengurus Cawangan Speedmart Taman Desa Sri Ketiau, Muhammad Nur Hisham Muhammad Tahir berkata, sambutan menggalakkan ini menunjukkan keberkesanan PJKM dalam membantu pengguna. Produk yang kami promotion sekarang ni Milo, Nestem, Pampers, susu, minyak, gula, tepung. Kami kasih keluar secara berperingkat supaya semua orang dapatlah. Ya, semua orang dapat sama rata lah. Tidak yang bergaduh ke pasal minyak ke. PJKM ini berlangsung 2 hari sehingga hari ini bermula seawal 9 pagi.
Perkembangan semasa COVID-19. Angka jangkitan baharu susut kepada 251 kes malam, 41 kes lebih rendah berbanding sebelumnya, manakala 1 kes kematian direkodkan di Ranau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah keseluruhan kes baharu yang menyusut kerana beberapa daerah mencatatkan angka penurunan yang banyak. Jumlah sampel ujian semalam juga lebih rendah iaitu 2,513 dengan kadar positiviti sekitar 11%. Jumlah daerah yang bersih daripada sebarang jangkitan bertambah kepada 10 daerah. Sebanyak 12 daerah mencatatkan jangkitan baharu 1 angka dan 5 daerah merekodkan kes baharu 2 angka. Dalam pada itu, bilangan pesakit sembuh ialah 270 dan 212 pesakit sedang menerima rawatan. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Seramai 13 jemaah haji dari daerah Sandakan selamat tiba di lapangan terbang Sandakan petang semalam. Ketibaan mereka disambut beberapa pemimpin setempat. Antara yang hadir, Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Farida Giau, Pengurus Tabung Haji Sandakan Haji Nasir Muhammad Misal dan Pengerusi Masjid Datuk Pangeran Galpam Datuk Abdul Rahman Datuk Pangeran Muhammad Galpam. Ketika ditemui RTM, Haji Nasir menzahirkan rasa syukur kerana jemaah haji selamat balik ke daerah ini. Alhamdulillah, harapan kami mudah-mudahan jemaah haji ini akan terus menjaga kesihatan selepas balik di Tanah Suci, dan kami juga berharap mudah-mudahan para jemaah haji ini menjadi duta kecil kepada tabung haji untuk menyebarluaskan tentang peranan dan juga manfaat menabung di tabung haji. Beliau turut merakamkan terima kasih kepada semua pihak termasuk agensi dan jabatan kerajaan serta sukarelawan khususnya di daerah Sandakan yang terlibat dalam operasi haji kali ini. Program Santai Hujung Minggu Piknik at Kulung Balai Seni Lukis Sabah kembali lagi, kali ini sempena pameran karya wanita ke-13. Program yang diadakan di perkarangan Balai Seni Lukis selama 2 hari bermula semalam ini diisi dengan pelbagai program santai dan hiburan seperti berkelah, melukis, gerai jualan makanan dan minuman dan aktiviti untuk kanak-kanak. Jurucakap program Lo Wei Yen yang ditemui RTM memberitahu sempena pameran karya wanita, aktiviti yang dijalankan berkaitan dengan seni seperti melukis selain penglibatan penjual wanita. Tujuan ini sebab ini edisi yang untuk karya wanita ke-13. So ini kali kita buat untuk ada tambah sikit vendors yang semua dari perempuan-perempuan dari rumah kah atau homemade atau yang lain-lain. Kita tahu ini piknik ini program tali kita punya grup lah, Urban Sketches KK. Ya, dia yang kasih tahu kita ada program ini. Jadi kita datang sini untuk lukis lah, sketch sama join ramai-ramai. Sebelum ni saya online, so masa saya nampak dekat Facebook tu saya rasa berminatlah untuk berjual secara berdepan lah dengan customer saya. Pengalaman pertama saya lah menjual di booth pop-up booth. Program ini diadakan dengan kekerapan sekali dalam 3 bulan sebagai aktiviti sampingan pengunjung BSLS. Sabah FC mahu mengekalkan momentum kemenangan apabila berdepan dengan Melaka United FC dalam perlawanan Liga Super Malaysia 2022 di Stadium Likas malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee berkata pemain perlu kekal fokus dalam perlawanan malam ini kerana pasukan Melaka United FC antara pasukan yang semakin baik dari segi corak permainan dan kualiti pemain yang diturunkan terutama pemain import. Kita tidak boleh mengambil mudah. Setiap perlawanan seperti saya katakan amat penting bagi kita dan yang penting semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan ketika bermain dengan pasukan PJ City harus kita kekalkan dan kita tidak boleh mengambil mudah dalam setiap minit permainan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam sesi latihan di Padang Safa, Kota Kinabalu. Dato' Ong turut berkata masih terdapat beberapa pemain mengalami kecederaan, antaranya Jackson De Souza, Park Tae-soo dan Rizal Ghazali yang masih belum pulih dari segi kesihatan dan kecergasan. Namun tegasnya, setiap pemain perlu sentiasa bersedia dan menunjukkan prestasi yang lebih baik apabila diturunkan dalam perlawanan ini. Sabah FC kini berada di tangga kedua Liga dengan 28 mata manakala Melaka United FC berada di kedudukan ketujuh Liga dengan 16 mata. Seramai 2,000 atlet daripada 83 sekolah menengah dan rendah menyertai kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kota Kinabalu MSSDKK yang berlangsung 5 hari berakhir Jumaat lalu di Stadium Likas Kota Kinabalu. Pengelola MSSD KK Chong Man Kuen berkata kejohanan ini merupakan aktiviti tahunan MSS yang mengumpul atlet dalam kalangan pelajar di seluruh Kota Kinabalu bagi pemilihan wakil ke kejohanan olahraga MSS Sabah yang akan berlangsung Ogos depan. Sambutan memang ramai. Saya rasa untuk atlet je lebih kurang nak 2,000 dan sebanyak 83 buah sekolah menengah dan sekolah rendah mengambil bahagian. Ini merupakan sukan wajib. Sekolah wajib. Ya, jadi memang disambut dengan hebat. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian penutupan kejohanan olahraga MSSDKK di Kota Kinabalu. Perasaan saya sangat gembira dan saya sangat bersyukur sebab boleh mendapatkan olahragawan. Saya pun tak sangka sebab boleh dapat olahragawan ni yang sangat penting pada guru-guru dan kawan-kawan dan terutama ibu bapa yang bagi semangat kepada saya. Pada ibu bapa saya dan jurulatih saya, Cikgu Misti dan Coach Cyril dan kawan-kawan saya yang sokong saya lah. So saya akan terus berusaha dan harap-harap boleh mencipta PB yang baru. I'm very happy and thank you for my coach Mr. Yi and thank you for my mom also. Kejohanan ini turut mendapat sumbangan berjumlah RM10,000 daripada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah, Datuk Yaakob Khan. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Salam hormat.